Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Seperti biasa kita mulakan dengan 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون وبعد. إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Dan tetaplah kamu, kata Allah, sentiasalah kamu, kata Allah, dalam memberi peringatan itu. Maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat
buat sekalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridah, suatu kewajiban, suatu kefarduan ke atas sekalian orang Islam, baik lelaki baik perempuannya. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra, Kuala Kedah, juga tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izin dan inayah, taufik daripada Allah, sekali lagi kita diberikan ruang, peluang, keizinan, dikurniakan taufik oleh Allah untuk sekali lagi hadir bagi pertemuan malam ini, Selasa malam Rabu minggu yang keempat. Moga-moga kita semua beroleh rahmat dan kasih sayang Allah. Apatah lagi kita telah pun masuk ke dalam bulan Rejab. Malam ni kita masuk dan tiba pada tarikh 3 Rejab. Siang tadi 2 Rejab, malam ini alhamdulillah hari yang baru, kiraan hari yang baru ikut takwim Hijri, maka telah tiba kita pada tarikh 3 Rejab. Moga-moga Allah sampaikan kita sesudah Rejab ini dengan Sya'ban dan kemuncaknya pengharapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadanul Mubarak. Allahumma amin. Bicara kita malam ini, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, hadis yang ke-15, hadis yang ke-15 di bawah tajuk hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. Hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kalimatul hikmah ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. أخرجه الترمذي. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Abu Hurairah? Sabda Nabi, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman. Ataupun juga ditafsirkan perkataan hikmah itu ataupun ilmu itu adalah sesuatu benda atau barang yang hilang daripada yang beriman. Perkataan hikmah itu perkataan yang membawa kepada ilmu itu. Umpama barang yang hilang milik orang yang beriman. Fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Maka di mana sahaja ia menemukannya,
yakni hikmah ataupun ilmu itu, maka pasti ia akan mengambilnya. Sadaqa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Riwayat yang ke-15 yang kita bawa menerusi kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, menceritakan kelebihan dan keutamaan berusaha mendapatkan ilmu dan tidak merasa cukup dengan apa yang kita ada sahaja sekadar hari ini. Sifat laba, berkehendak, teruja dengan ilmu, sayangkan ilmu, sentiasa mengatur masa kehidupan dunia bagi memastikan dia berada dalam halaqah ilmu, dalam majlis ilmu, dalam himpunan ilmu, di mana sahaja majlis ilmu itu berlangsung dan diadakan. Inilah sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan juga puan-puan, sifat ini ada pada kita. Barakallahu fikum. Teruja dengan ilmu. Kalau kita berada dalam grup WhatsApp tu, tuan-tuan, dalam Telegram ke apa ke, Facebook ke apa ke, tuan-tuan, tiba-tiba lalu dalam grup kita, dalam wall kita ke apa, tuan-tuan, majlis info tentang ilmu. Kita rasa teruja nak tengok siapa penyampai dia, bila tarikh dia, di mana, jauh dak dengan lokasi kita, dengan waktu, ruang, lingkup masa yang kita ada ini, boleh ataupun tidak kita berada dalam majlis ilmu itu. Orang share je bab-bab ilmu, rasa seronok, teringin juga nak kongsi benda yang sama dengan orang lain, akan kebaikan daripada ilmu itu. Ini tanda-tanda, cabang-cabang daripada alamat beriman seseorang kepada Allah. Dan sebahagian tanda betapa ilmu itu ada pada seseorang, dengan bab mencintai apa sahaja yang berkait dengan majlis ilmu. Itu tuan-tuan, mana-mana i'lan, mana-mana info, misalnya, ini saya bagi contoh mudah yang sampai pada tuan-tuan, by personal ke, by group ke, tuan-tuan, kongsilah. Barangkali kita tak boleh sampai pada tempat tu, mungkin luar kawasan kita, bukan di negeri kita, ataupun di tempat kita, tapi kita tak mampu sampai. Korang-korang, mereka yang mendapat maklumat dengan sebab kita berkongsi benda yang baik, kita ada bahagian ataupun saham apa yang kita kongsikan itu. Adallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjuk arah kepada sesuatu kebaikan, seperti dia melakukan kebaikan itu. Walaupun hanya sekadar dalam bab yang kita sebut tadi, contoh yang kita misalkan tadi, berkongsi i'lan tentang majlis ilmu. No? Saya ada dalam grup info Kota Start sekali dengan Abang Munir kita. Semua maklumat kuliah dalam majlis ilmu sekitar Kota Start kita ni memang ada dalam tu. Sekata masjid meriah dengan i'lan. Nah, maknanya majlis ilmu ni di mana-mana berlaku. Alhamdulillah. Nah, kalau kita rasa tak seronok, tak berkehendak, tak berhajat, kita ya tuan-tuan ni, orang lain teruja dengan majlis ilmu. Sebab itu, apa saja yang berkait dengan ilmu, baik kita berada ke di situ, baik kita seronok ke dengan majlis dan suasana itu, semuanya ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik kita yang mengajar ke, baik kita yang menuntut ke, baik kita yang mendengar ke, baik kita yang sukakan majlis ilmu, semua ada bahagian-bahagian masing-masing di sisi Allah Ta'ala.
Jangan jadi fala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Mengajak pun dak, belajar pun dak, mendengar ilmu pun dak, sukakan majlis ilmu pun dak, anti pula majlis ilmu. Jangan jadi yang kelima, kata Nabi. Fatahlah, kamu akan binasa dengan pilihan yang kamu buat itu. Allahu Akbar. Maka ilmu itu ibarat barang yang hilang daripada orang beriman. Dan umpama juga bila tuan-tuan hadir dan berada dalam mana-mana majlis ilmu, seumpama tuan-tuan sedang mencari hak tuan-tuan. Seumpama tuan-tuan dan puan-puan sedang berusaha mendapatkan semula apa yang hilang daripada milik tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia? Ilmu itu. Apa dia? Hikmah. Apa dia? Faham agama. Dia tak masuk sendiri dalam kepala otak kita, dalam zihin kita ni. Melainkan kita cari dia. Seumpama kita mencari sesuatu, barang milik kita yang hilang daripada kita. Kita menilau juga cari. Kadang naik motor pelan-pelan ya. Pergi jalan raya, duduk tengok barang tu jatuh. Tepi-tepi jalan, tak tahu duduk dalam mana barang tu. Rasa tak sat ada dengan kita. Lah tu waktu kita naik motor. Lengkong balik 5-6 kali laluan kita tak sat kok jumpa. Lengkong kali kelima baru nampak. Duduk atas rumput nah. Kita rasa apa tuan-tuan saat tu? Allahu Akbar kabira. Gembiranya rezeki masih ada untuk kita. Demikian sifat orang beriman dalam bab ilmu. Terujanya bila dia dapat ilmu. Terujanya bila Allah permudahkan urusan dia untuk menuntut ilmu. Ada orang tentang bab majlis ilmu dia tak rasa apa. Mailah siapa pun. Buatlah majlis apa pun. Lalulah dalam grup dia pun. Dia tak rasa apa. Tapi dalam bab-bab yang lain, dia sanggup bersusah payah. Dengan kederat dia, dengan masa dia, dengan tenaga dia, dia sanggup. Tapi untuk berada dalam suasana yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata tak sanggup, tak terasa apa-apa dalam lubuk hati dia untuk jadi sebahagian daripada ahli dalam majlis ilmu itu. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta lindung Allah daripada memiliki hati yang sebegini. Tubuh segak bugar, sihat elok, tapi diri tak berkehendak berada dalam majlis ilmu. Minta lindung daripada Allah. Jadi ilmu ibarat apa? Dia kata sini, idaman orang beriman. Tumpuan kita. Dan ibarat benda yang hilang daripada kita. Dan kita akan, selagi kita tak jumpa apa yang kita kehendak, selagi itu kita akan mencari dan mencari. Sebab kita kehendak benda tu. Kita berhajat benda tu. Demikian dalam bab menuntut ilmu. Kita mencari ilmu tuan-tuan bukan takat 40-an, 50-an, 60-an. Melainkan sehingga kita tutup dua kelopak mata kita. Di situ kepuasan kita sebenarnya. Tiba-tiba ada orang tanya kita, hampa duk mengaji kerap ni hampa tak penat ke? Kita nak jawab apa tuan-tuan? Duk mengaji sedia sini tak penat ke? Jawabnya tuan-tuan, kita nak cerita pun kita tak tahu. Nak mula di mana ayat nak ceritakan soalan ni. Dan pula kita tengok bulat je. Biji mata kita tengok tanya ni pun kan. Boleh tanya soalan lagu tu kan. Dan aku nak tanya pilah sepatah kat ni duk mengaji selama ni, rasa hang ni pergi kata tempat sampai sedia tiap-tiap malam mengaji. Tak rasa penat ke? Kerja-kerja lain tu kira hang pakai tak buat apa dah ke? Lepas pula mikir pasal kita tuan-tuan. Allahu Akbar kabira. Tak tahu nak kata apa. Kita nak cerita tak tahu nak mula tang mana.
Kalau kita berkehendak tuan-tuan, sesuatu kebaikan Allah atur masa kita. InsyaAllah. Allah atur masa kita. Dan Allah takkan kalutkan kita, Allah takkan sibukkan kita dengan sesuatu yang bukan urusan kita. Walaupun benda tu Allah boleh uji kita. Kemusnahan pada harta benda kita, kesibukan pada bab-bab yang lain. Sampai seorang yang tak terlibat dengan majlis ilmu, dia rasa tempoh 24 jam tak cukup bagi dia. Tapi bagi orang yang beriman, bagi ahli penuntut ilmu, dia rasa lapang masanya. Walaupun dia sibuk lebih pada kawan yang tanya lagi. Ini kata anugerah dari Allah buat sekalian penuntut ilmu. Bahkan Nabi sebut talibul ilm takaffalullahu lahu birizqih. Penuntut ilmu, tak kira umur berapa, lapisan apa pun, Allah jamin dengan rezeki. Dan rezeki itu bukan RM1 saja tuan-tuan. Nikmat lapang masa rezeki. Nikmat kesihatan rezeki. Nikmat boleh berada dalam majlis ilmu rezeki. Dan kemuncak nikmat boleh faham agama. Itulah kemuncak rezeki bagi penuntut ilmu itu. Tapi bila orang tanya, hampa ni tak penat ke? Hampa ni ada masa ke? Tak tahu nak cerita. Padahal kerja buat kita rasa tak mau nak cerita ke orang ni lah kan. Siapa orang lain juga lah. Tapi tang majlis ilmu kita usaha biar kita sebahagian daripada majlis itu. Siang-siang dengar kerja buat kita juga lah. Saya lepas hasang tasak kayu gerai dan 40 kilo. Habis kayu gerai kena burger dekat Peluk Percaya. Balik rumah bersiap main mengajar tuan-tuan. Sagi balik terus minta pula. Rumah tak balik lagi. Dia sebelah baru balik. Esok cikgu Syari. No. Esok sekolah tuan-tuan. Jadi cikgu Syari. No. Kalau pak mata pun tak ada angkat dah. Makna masa kita sama dengan orang enggak tuan-tuan. Tapi Allah permudahkan urusan kita. Bila kita nak kebaikan dan mengharapkan kebaikan untuk diri dan orang lain. No. Tapi selagi mana kita jauh dari majlis ilmu, atuklah masa terang mana pun akan sibuk sedia. Sempit waktu kita rasa. Sebab masa itu milik Allah, bukan milik kita. Nah, masa itu milik Allah. Dan ahli dunia dia akan ligan dunia. Sampai bila? Sampai dia tak larat kan? Tak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Penaman ahli dunia ni sampai dia masuk kubur. Tu penamat dia, border dia bagi ahli dunia ni. Dia akan sibuk setiap hari. Bukan umur itu yang mengurangkan kesibukan dia dah. Tapi nafsu dia akan semakin dan semakin. Sebab tu Nabi kata, nafsu dan sukakan dunia tidak akan ikut tua bersama tubuh badan. Tubuh badan tua, pendengaran, penglihatan, kederat semakin uzur, semakin kurang. Tapi nafsu dan cinta dunia tidak akan tua. Jenuh ligan. No? Kadang-kadang badan jalan hala ke depan, elemen lari dah pergi kot lain. Ahli dunia itu. Aduh. Pi elemen balancing pun tak masuk lah. Tapi dalam diri itu puja dunia lagi. Walhal apa yang dihimpun tu 5 keturunan pun makan tak habis kalau tak kerja. Tapi masih lagi ahli dunia dan masih lagi tak nampak apa keutamaan dalam hidup dia yang dia cari tak pernah puas selama ni.
Hadis tadi menunjukkan kepada kita tentang dari mana kita harus menerima ilmu. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh seseorang itu memang mengandungi pelajaran dan hikmah, maka kita mesti mengambilnya. Walaupun kadang-kadang hikmah dan pelajaran itu datang dari seorang anak kecil, bahkan mungkin dari musuh kita, maka kita mesti mengambilnya, yakni ilmu itu. Yang penting sesuatu yang diucapkan itu betul dan tepat, maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Asalkan dia ilmu, dia bawa kebaikan, bawa manfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita, ambillah ilmu itu. Dan kita tidak akan pernah mengetahui daripada mana sumber ilmu itu semata-mata yang kita nak boleh peroleh dalam hidup kita. Kadang-kadang daripada kawan kita, kadang-kadang ilmu tu main daripada guru kita, kadang ilmu tu main pada seorang ustaz, main daripada seorang ustazah. Nah, seseorang kadang-kadang kalau tu ilmu itu datang tuan-tuan daripada musuh kita, asalkan dia bawa manfaat untuk urusan dunia dan akhirat, itulah benda yang hilang daripada orang yang beriman selama ini. Ambillah dia. Nah, walaupun ilmu itu kamu ambil dari seorang yang lebih muda daripada kamu. Jangan memilih dalam bab ilmu, dan jangan sombong dalam bab mencari ilmu itu. Yang penting sesuatu yang diucapkannya itu betul dan tepat, maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Saya rasa bab malu ni tuan-tuan dan perempuan tak malu kot. Kalau rasa malu, saya dengan Abang Munir dua orang je malam ni. Tapi kehadiran tuan-tuan selama ni membuktikan kita tak pernah malu, dan kita tidak akan malu selamanya insya-Allah dalam bab mencari sesuatu yang hilang, yang jadi milik kita selama ni, iaitulah ilmu dan hikmah. Nah, selagi sihat tubuh badan ustaz, insya-Allah, selagi panjang umur ustaz, dia kata insya-Allah saya akan menjadi salah seorang daripada ahli ilmu itu. Walaupun saya tak boleh menyampai, tapi saya menuntut ilmu. Saya mendengar ilmu itu. Sekurang-kurang saya sukakan majlis ilmu itu, dan memudahkan urusan itu berlangsung. Jangan menjadi orang yang sombong. Dia apa pengarang sebut malam ni. Jangan menjadi orang yang sombong, yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seandainya kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih rendah martabatnya. Ego tak sudah-sudah, tak habis-habis. Dalam bab dunia, ego dia sampai akhirat. Oh, nak sombong dengan siapa ni? Dia nak tinggi bau dengan siapa ni? Tak boleh. Tak boleh orang nasihat, tak boleh orang tegur, tak boleh orang kongsi kebaikan apa-apa langsung. Rasa dialah segala-gala, dialah lebih. Apa yang kita sebut selama ni apa? Dialah yang paling apapun, dialah yang paling daripada orang lain. Walaupun benda tu bukan bidang dia pun, bukan urusan dia pun, bukan kemahiran dia pun, tapi dia rasa tak boleh orang lebih daripada dia. Ada manusia begini. Jangan sombong. Nah, renung asal usul diri pun kita tak lepas dah tuan-tuan, daripada air mani. Nak sombong apa? Air mani ini tuan-tuan, ayam tak patuk, itik tak sudu. Tiba-tiba besar, sombong dengan orang. Tunjuk kelaku huduh. Kalau orang duk perbaik keluar ayat tu, jangan tunjuk sangat kelaku huduh kat orang, dan jangan habaq kata kita tu bodoh kat orang. Tuan-tuan ingat semua bila orang cakap, siapa-siapa bercakap pun nampak kebaikan. Tak, tuan-tuan, tak semua. Setengah orang bila lagi dia bercakap, lagi nampak jahil dan bodoh dia.
Bila dia diam, orang seriau pula. Orang duk berhati-hati, duk beringat dengan sifat diam tu. Walhal dia diam pun dia tak tahu apa juga. Cuma bila dia banyak bercakap, lebih menterjemahkan dirinya. Dia tak kerti apa-apa. Dan alhamdulillah, hak dia tak kerti apa tu, kita bolehlah sikit bab tu. Baru kemarin dulu kita belajar bab tu. Sebab tu tuan-tuan, jangan jauh, jangan mencorak diri, jangan asing diri kita daripada majlis ilmu. Semua yang kita sampai, yang kita kongsi, hak kita bersama. Milik kita yang hilang, kita tengah duk cari ni. Dan kita akan cari sehinggalah Allah tamatkan tempoh pencarian dengan datangnya ajal kita masing-masing. Itu azam kita, tuan-tuan. Jadi sifat sombong itu akan merugikan seseorang, dan sifat tawaduk itu akan banyak memberi keuntungan pada seseorang. Sebab tu tuan-tuan, dalam suatu riwayat, ini dalam kitab yang saya bawa ni, kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, karangan Syekh Imam Habib Abdullah Haddad. Apa kata beliau dalam kitab An-Nasaihud Diniyah ini wal Wasaya Imaniyah? Dia bawa satu riwayat daripada Imam At-Tabari. Apa kata Nabi? Tuba liman tawadda'a fi ghairi man qasa wa dhalla fi nafsihi min ghairi mas'alah wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi ma'siyah wa rahima ahlu dhulli wal maskanah wa khalata ahlal fiqhi wal hikmah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuba, yakni berbahagialah, beruntunglah. Siapa ni? Orang yang merendah diri tanpa mengurangi kedudukannya. Beruntunglah siapa-siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merendahkan diri dia tanpa mengurangkan kedudukannya. Apa yang Allah bagi tetap hak dia. Dengan merendah diri itu, sikit pun dia tak hilang apa yang Allah takdirkan jadi rezeki dia dan hak dia selama ni. Sama ada kemasyhuran ke, pangkat ke, dengan merendah diri itu tak hilang daripada dia. Beruntunglah orang yang begini. Ini yang main malam ni, tuan-tuan, bukan calang-calang ni. Nampak ya duduk buat bodoh, buat koro kan. Ni kalau siasat latar belakang, tuan-tuan ni, seram. Seram nak mengajar, tuan-tuan. Dan pertemuan begini, saya bukan di sini ya, tuan-tuan, rata tempat. Latar belakang yang main belajar tu bukan calang-calang lah. Tak mau sebutlah perjawatan tu. Sebab tu, tapi dia sanggup hadir dan berada bersama, lengah bersila bersama, luang masa bersama, tanpa apa yang dia buat itu sikit pun tidak mengurangkan kedudukan dia, kemuliaan dia di luar sana. Bahkan orang hormat pula dia. Dia dengan kerja buat dia dengan komitmen dia dengan tanggungjawab dia. Kelebihan yang dia ada tidak menghalang untuk dia bersama-sama dalam majlis ilmu. Tapi bila kita jumpa di luar, rasa macam biasa mengaji sekali kan. Rupanya kelebihan yang Allah bagi cukup hebat. Cukup hebat. Tambah kita mengajar belah-belah pekan ya. Masjid Teraga, belah-belah Alok Malai no. Nuh, anak bukit. Calang-calang kata-kata. Nah. Langgak. Kalau mau pikir, kita tak pergi mengajar. Lebih fikir masing-masing tuan-tuan ada kelebihan yang saya tak ada.
Tuan-tuan lebih banyak kelebihan berbanding saya di luar sana. Tapi tuan-tuan sanggup, puan-puan sanggup dan teruja berada dalam suasana sebegini di mana-mana pun. Alhamdulillah. Saya guru biasa aja tuan-tuan. Guru biasa ya. Tapi dalam ramai-ramai ini ada yang penolong kanan. Ada yang guru besar. Baju putih tuan-tuan. Itu penolong kanan pun tak, guru besar pun tak. Nazir lagi sakan. Nazir ni mau turun sekolah ya, demam tak kebah cikgu tuan-tuan. Tapi duduk bersila lama mana dah. Bukan lama tu malam ni dah. Tuan-tuan pun kenal. Infak waktu dia dalam majlis ilmu lama. Tapi esok siang kita yang getak dengan dia. Malam ni dia getak dengan kita. Esok kita getak dengan dia pula. Kenapa? Tapi sanggup. Termasuklah tuan-tuan dan juga perempuan sekalian. Tak mau nak ambil kisah sangat kelebihan tuan-tuan di luar sana. Kalau ambil kisah pakai tak mengaji dah. Pakai suruh ganti orang lain lah mengajar. Tuan-tuan lebih hebat, perempuan. Tapi kehebatan tuan-tuan dan perempuan tidak menghalang untuk tuan-tuan mencari sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita selama ni. Iaitulah ilmu dan hikmah. Beruntung dan berbahagialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanggup merendahkan diri dia tanpa mengurangkan kedudukan dia. Yang senang no? Nak bergaul, bermasyarakat dengan orang. Dan kata Nabi, dan menghinakan dirinya tanpa diminta melakukan demikian. Dia boleh hinakan diri dia, anggap dia ni banyak kekurangan, kelemahan, tanpa tak ada siapa suruh pun untuk hina diri sendiri ni. Tapi dia merasa dialah rasa terjauh daripada saudara yang lain dalam bakti pada agama ni. Rasa ketinggalan lama dah daripada orang lain dalam bab agama ni. Tak rasa sikit pun kelebihan. Apa yang dia ada lebih daripada orang. Walhal apa yang dia lebih tu sah-sah lebih pada orang lain. Dia sanggup menghinakan dirinya. Dan menganggap apa yang ada pada diri dia selama ni sebahagian dari ujian Allah. Bahagialah orang lagu ni kata Nabi. Yang kita dok jumpa lah ada sikit kelebihan. Tak kawan dengan orang sembarangan dah. Tak dunia dengan orang dah. Masing-masing diri dah bawa haluan. Baru sikit. Nah. Allah uji dengan bisui di pungkok ni. Teriak macam budak-budak. Tu pun nak dok sombong lagi. Dok sombong lagi dengan orang. Nah. Tu baru bisui tak pacut lagi. Pacut lagi sangat. Mata banyak lah berkata. Bahagialah sesiapa yang merendahkan diri tanpa mengurangi kedudukannya. Dan bahagialah kata Nabi sesiapa yang menghinakan diri tanpa diminta melakukan demikian. Dan bahagialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi maksiyah. Bahagialah sesiapa yang membelanjakan harta yang dia himpun selama ni fi ghairi maksiyah, bukan pada jalan maksiat. Beruntung orang yang ada harta, yang dia belanja hartanya itu bukan pada jalan maksiat. Beruntung manusia sebegini. Siapa tuan-tuan? Kita harap kitalah sebahagian manusia-manusia ini. Jadi sifat sombong itu akan merugikan seseorang, dan sifat tawaduk itu akan banyak memberikan keuntungan pada seseorang. Dan kita boleh menyaksikan apa yang kita cakap malam ni. Bahkan kita sebahagian saksi dia. Kita dah tengok Allah uji macam-macam dah kehidupan kita ni. Seronok, sedih, bahagia, sengsara.
lapang, sempit, jiwa raga, semua Allah uji kita dah. Itulah yang mematangkan orang yang beriman, mendidik kita sebenarnya untuk lebih dan terus istiqamah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi jangan pernah putus asa dan jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu itu, karena ibarat ilmu itu seumpama barang yang hilang dari milik kita. Carilah dia di mana-mana ia ada dan kita temui dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Tuan-tuan, kita akhiri pertemuan malam ini dengan membaca surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.